Polis sudah membuka kertas siasatan berhubung isu video lucah yang mengaitkan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta seorang lelaki yang dikenali sebagai Haziq Aziz. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata, bagi melengkapkan siasatan, pihaknya juga tidak menolak kemungkinan akan memanggil individu didakwa terbabit dalam video itu. Tambah beliau, setakat ini pihaknya hanya menerima satu laporan berhubung video berkenaan. Setiap ada kali ada laporan yang dibuat, kita timbang kalau ada suatu kesalahan yang kita akan buka kertas siasatan. Dan selepas itu, pegawai penyiasat akan jalankan, ambil langkah untuk menjalankan siasatan, melengkapkan siasatan. Beliau ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani di Putrajaya siang tadi. Semalam, Muhammad Azmin menafikan sekeras-kerasnya pembabitannya dalam video seks berkenaan dan menyifatkannya sebagai satu tuduhan jahat dan kejam. Timbalan Presiden PKR itu menegaskan siri fitnah itu adalah komplot jahat untuk mencemarkan reputasi dan kepribadian serta menjatuhkan dan memusnahkan karier politiknya. Terdahulu siang tadi, Setiausaha Politik Menteri Hal Ehwal Ekonomi Hilman Idham membuat laporan polis dan Kazaf berhubung penyebaran satu video lucah melibatkan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan seorang lelaki. Hilman yang juga Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Pusat tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya pada pukul 10.35 pagi bersama beberapa ahli AMK sebelum beredar kira-kira 1 jam kemudian. Hilman kemudiannya ke Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Kompleks Islam Putrajaya bagi membuat laporan kazaf atau tuduhan berzina yang telah dilemparkan ke atas Datuk Seri Azmin. Tuduhan palsu dan fitnah jahat yang dibuat ke atas Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Saya telah menyerahkan laporan saya kepada pihak polis dan saya juga telah dirakam percakapan saya sebagai saksi oleh pihak polis dan kita akan memberikan kerjasama yang terbuka kepada pihak polis dan Jawi di atas segala siasatan yang akan dilakukan. InsyaAllah saya yakin dan saya ingin menegaskan sekali lagi pendirian saya bahawa keyakinan kami ini merupakan suatu tuduhan palsu dan fitnah jahat yang diadakan untuk mencemarkan reputasi dan nama baik serta kepribadian Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Tegasnya lagi, dakwaan itu merupakan satu konspirasi jahat untuk menyekap perjalanan politik Datuk Seri Azmin selain kejayaan kementerian yang diterajuinya. Semalam, individu yang mendakwa terlibat sama dalam video terbabit dilaporkan tampil membuat pengakuan bersumpah bahawa dia terlibat dalam aksi tersebut bersama Datuk Seri Azmin yang juga Timbalan Presiden PKR. Individu itu dipercayai Muhammad Haziq Abdul Aziz iaitu setiausaha sulit kanan kepada Timbalan Menteri Industri Utama mendakwa video itu dirakam pada 11 Mei lalu di sebuah bilik hotel di Sandakan, Sabah. Sementara itu, Hilman mengakui ada bertemu dengan Muhammad Haziq di sebuah hotel di Putrajaya namun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan itu. Betul? Tak apa, saya dah serahkan semua details itu, maklumat itu kepada polis. Kita beri ruang untuk polis siasat. Muhammad Haziq menerusi hantaran terbaru di akaun Facebooknya hari ini mendakwa bertemu dengan Hilman di sebuah restoran hotel di Putrajaya pada hari dia memuat naik pengakuan bersumpah di media sosial itu. Dakwanya lagi, Hilman telah memaksa beliau untuk menafikan penglibatan Datuk Seri Azmin dalam video lucah yang tular itu dan menyuruhnya menipu.
Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mohamad Azmin Ali yang dikaitkan dengan isu video lucah yang viral sejak beberapa hari lalu mengakui beliau mengenali Muhammad Haziq Abdul Aziz. Sebab dia ahli parti. Pernah ahli parti, kemudian menyertai pembangkang. Setelah kita menang, lompat balik ke dalam parti keadilan. Ini karakter individu yang diperalatkan dalam fitnah ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Majlis Jalinan Aidilfitri Anjuran Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS di Shah Alam siang tadi. Ini kepunculan pertama Datuk Seri Mohamad Azmin selepas tersebarnya video seks sejenis mirip dirinya. Dan susulan penyebaran video seks berkenaan, Kementerian Industri Utama memberi tempoh 3 hari bermula semalam kepada Haziq Abdullah Abdul Aziz yang mengaku dirinya individu terlibat untuk menjawab surat tunjuk sebab. Oleh kerana jawatan beliau itu adalah jawatan kontrak. Jadi di sana terdapat beberapa aku janji, beberapa prosedur yang membabitkan salah laku misalnya tindakan-tindakan yang boleh menjejas imej dan reputasi kerajaan. Dan sebab itulah dari segi prosedur kita berikan dia due process. Kami menghantar surat semalam untuk beliau jawab dan dalam masa 3 hari beliau perlu memberikan jawapan dan kemudian kita akan ambil tindakan yang sewajarnya setelah mendapat penjelasan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Putrajaya siang tadi. Menurutnya, pelantikan Haziq sebagai pegawai kementerian berdasarkan penilaian semasa soal jawab sesi temuduga, kelayakan akademik dan pengalaman kerja. Jelas Datuk Seri Syamsul lagi, beliau ada menghantar kiriman WhatsApp kepada Haziq untuk berjumpa dan berbincang mengenai isu tersebut namun tidak berbalas. Pihak kementerian tambahnya sudah menghubungi keluarga Haziq namun diberitahu anggota keluarga juga gagal menghubungi Haziq. Sementara itu, individu yang mendakwa terbabit dalam video seks berkenaan membuat laporan polis di Balai Polis Kelana Jaya. Salinan laporan polis itu dimuat naik dalam laman Facebook miliknya petang tadi. Muhammad Haziq mendakwa ia dilakukan bagi menyanggah segala tomahan terhadap dirinya yang dilakukan warganet. Dalam perkembangan berkaitan, Malayan Banking Berhad Maybank menjelaskan dokumen nasihat pemindahan dana yang disebarkan dalam talian berhubung dakwaan membabitkan pemindahan wang kepada seorang menteri menggunakan akaun bank itu adalah palsu. Menurut jurucakapnya, dokumen nasihat pemindahan dana yang disebarkan itu tidak pernah dikeluarkan oleh bank berkenaan. Memetik kenyataan jurucakap Maybank kepada bernama, nombor akaun Maybank yang dinyatakan pada dokumen itu adalah tidak sah. Berikutan dokumen yang mengandungi nama Maybank itu kelihatan seperti dokumen yang telah dipalsukan, Maybank akan mengambil tindakan perlu untuk melindungi kepentingannya. Satu salinan dokumen tular di laman sosial mendakwa sejumlah wang milik UEM Group Berhad telah dipindahkan ke akaun menteri menerusi akaun Maybank. Semalam, UEM Group Berhad turut menafikan dakwaan bahawa ia terlibat dalam pemindahan wang itu. Malah UEM Group Berhad turut menegaskan ia tidak memiliki akaun bank di cawangan utama Maybank Kuala Lumpur dan juga tidak memiliki akaun dengan nombor akaun seperti didakwa oleh pelbagai laman media sosial. Sementara itu, UEM Group telah membuat laporan polis dan sedia memberi kerjasama kepada pihak berkuasa.